Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi di dalam suratul Nazi'at. Dia merupakan surah Makkiyah, dan kita telah bagi tahu bahawasanya surah Makkiyah ialah surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tafsirkan sehingga ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal keadaan kiamat, di mana Allah menyebut qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. yakni keadaan jantung hati manusia pada hari itu dalam keadaan ketakutan, dan mata-mata mereka dalam keadaan khusyuk. Dan kita mungkin, dan kita telah tafsirkan sebahagian daripada makna ini, di mana ada orang kadang-kadang ada melalui satu pengalaman, kadang-kadang dia terkejut, bangunan runtuh ke depan dia, ataupun orang yang pernah kena tsunami, bila dia tengok ayak tu mari banyak, dia tak tahu benda apa yang sedang berlaku. Lalu jantung hati dia terkejut, mata dia terbeliak, dan dia tak boleh nak fikir apa dah. Kiamat adalah satu peristiwa yang besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah yang akan kita baca ini mengulangi dan mengulangi tentang dahsyatnya kejadian kiamat ini. Manusia, jika sekiranya dia orang besar, kaya dia, kita bagi tahu dia, saya beli kasut ni RM900. Kita mungkin rasa besar, tapi dia tak rasa besar. Pasal dia mungkin beli kasut RM20,000, RM30,000. Saya pernah tengok kawan pergi di London beli kasut ke isteri dia, RM25,000, kasut sukan. Heran, kata boleh beli kereta. So mungkin dia rasa biasa, kita rasa kasut 300, mungkin 500, oh mahal, kita beli. Lagi besar, lagi kaya orang, lagi dia tak heran kita bagi tahu banyak. Aku tadi makan di kedai, kena sampai dekat dengan kawan-kawan, RM500, dia rasa biasa. Kena sebahagian orang kita pergi makan dengan dia, saya tak ada lah, tapi tombang sekaki. Sekali makan RM8,000, oi banyak kata. Boleh buat kenduri. Makan tak banyak orang. Pasal dia makan tempat yang hebat dan harga yang hebat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha hebat. Segala-galanya di sisi Tuhan tak ada apa-apa. Tapi bila Allah sifatkan cerita bagi tahu dalam Al-Quran berulang kali, dahsyatnya kiamat ni, bererti kiamat memang dahsyat. Faham maksud saya? Apa saja biasa aja. Tuhan tak ada kiamat kat tak kiamat, di sisi Tuhan sama. Tapi apabila Tuhan memberitahu kepada kita, kiamat dahsyat. Segala yang kejadian-kejadian yang aku cipta berkaitan dengan kamu ni, kiamat dahsyat.
Maka hebat tak kiamat? Hebat. Sehingga apabila kita baca, kita kadang-kadang terasa macam kita takut kiamat ni. Macam nak tengok macam mana betapa hebat kiamat ni. Kejadian yang dahsyat. Apabila Nabi SAW khabarkan kepada orang-orang musyrikin, mereka jawab, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka menyatakan a inna lamarduduna fil hafirah. Bila Nabi cerita kiamat, dia orang respon. Dia orang jawab balik kepada Nabi SAW. Yaqulun. Siapa kata? Musyrikin. Tentu ada Quran. Tak apa, tuan-tuan apa ada surah ni? Surah An-Nazi'at. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka kata pada Nabi, a inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kami akan mardudun, dikembalikan fil hafirah, pada penciptaan yang awal? Arab kata zahaba fi hafirati, satu orang tu pergi kepada hafirahnya, yakni kembali kepada min haisu ja, datang balik dari mana-mana dia datang, di situ dia kembali. Itu dia panggil hafirah. Dia kata kepada Nabi SAW, dia respon geng-geng musyrikin, a inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kami akan dikembalikan pada penciptaan yang awal? Pasal mereka tak, orang musyrikin, kita kena tahu musyrikin Mekah, bukan mereka tak percaya tentang Allah, mereka percaya tentang Allah. Tapi yang ni mereka cabar Nabi. Dan mereka tak fikir Allah Ta'ala akan buat balik benda ni. Aidha kunna idhaman nakhirah. Tak kala kami telah jadi idhaman, tulang-tulang nakhirah yang telah reput. Boleh dibaca dengan dua dalam qiraat nakhirah, an-nakhirah. Aidha kunna idhaman nakhirah. Tak kala kami nak jadi tulang reput dah, Allah akan kembalikan juga kami. Kita ni, kalau tak kerana orang bagi tahu dan tak kerana iman, mungkin kita tanya soalan yang sama juga. Tanya soalan yang sama juga. Kita nak balik-balik ke? Dengan kehidupan dah lama dah mati, kiamat bila nak datang lagi? Lepas tu kita pergi ke kubur, tengok kubur dah hancur-hancur dah kubur. Sebahagian daripada kubur tu dah tak ada dah, daging pun tak ada, tulang pun tak ada, apa pun tak ada dah. Sebahagian tu mati dalam laut, entah ke mana perginya, bertaburan. Tuhan kembalikan balik. Idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau yang demikian, ia merupakan ulangan khasirah, yang merugikan. Yakni dia kata kalau tak ada faedah, merugikan. Ini jawab kata mereka. Dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mungkin duduk dalam masyarakat ni, kita tak lupa dengar orang cakap benda ni. Sebab ramai orang, kalau kita kata tak percaya akan mati, percaya. Tetapi saintis, walaupun ada satu kajian baru menunjukkan, saintis kata manusia ni rupanya lepas mati ni ada lagi satu kehidupan dia, kerana dia kaji pada wave ataupun pada gelombang, pada frekuensi yang ada di dalam otak manusia tu. Lepas mati tu nampaknya dia sedang berfungsi lagi, sedang respon. Ini dalam satu artikel yang saya baca 2-3 hari ni. Tetapi apapun yang pentingnya, mereka pun heran, takkanlah nak hidup balik. Ini persoalan yang Nabi SAW dan Al-Quran jawab ketika itu. Pasal benda ni, kita tengok Quran jawab banyak.
Quran bagi tahu tentang akan manusia, akan Tuhan yang awal yang menciptakan, tak boleh kembali kan. Sekarang orang challenge banyak perkara tentang agama. Saya hadir Hamzah Yusof 2 hari lepas. Tapi saya setuju dengan apa yang dia kata, bahawasanya isu sekarang ada beberapa benda menarik Hamzah Yusof. Dia orang panggil Hamzah Yusof kerana dia orang kenali Hamzah Yusof ni, dia orang anggap sebagai tokoh sufi dan seumpamanya, seorang penceramah terkenal daripada US. Saya juga selalu dengar dia. Tapi satu benda yang memang bagus dia cakap. Dia kata antara benda yang dibagi tahu, dia kata masalah dengan sebahagian orang, dia klaim bahawasanya yang betul hanyalah Asy'ariyah. Oh, jadi dia orang panggil itu buah tak jalan. Dan dia kata Asy'ariyah, banyak perbahasan dia sudah tidak relevan pada zaman ni. Dia mungkin untuk zaman dulu. Zaman sekarang ini, dia punya challenge dia punya cabaran dia bukan ini. Orang tanya banyak persoalan. Pasal apa Tuhan bagi manusia ada kaya dengan miskin? Pasal apa ada kanak-kanak yang terseksa? Kenapa ada orang yang sangat kaya dalam hidup? Kenapa ada orang cacat? Di mana keadilan Tuhan? Persoalan-persoalan ini menuntut orang-orang agama menyediakan jawapan yang mukni'. Mereka bukan soal kiamat berlaku tak. Mereka persoalkan tentang kewujudan dan keadilan Tuhan itu sendiri. Kenapa orang ni cacat bila lahir, keluarga miskin sampai susah, yang ni pula kaya hidup? Di mana keadilan Tuhan? Kenapa dia ni lahir dalam keadaan? Banyak persoalan. Macam sebahagian mereka kata, jika kau bertemu Tuhan, apa kau? Aku akan tanya, wahai Tuhan, kenapa kau ciptakan hamba-hambamu dalam keadaan tidak adil? Wahai Tuhan, kenapa kau biarkan rakyat Syria mati sedangkan kau berkuasa untuk menolongnya? Dan kau menyuruh kami untuk menolongnya sedangkan kau mampu. Dan kau membiarkan orang-orang yang zalim itu masih hidup. Ini semua memerlukan ilmuwan yang bukan kata, barang siapa banyak bertanya, lemahlah imannya. Tapi memerlukan jawapan yang mukni. Sebab tu kita perlukan para pengaji, tokoh-tokoh agama ni orang yang cerdik, yang boleh provide jawapan yang orang akan rasa kebesaran Tuhan, keindahan penciptanya, dan hal yang tak dapat dilakukan melainkan oleh orang-orang yang tadabbur, yang bukan saja tadabbur Al-Quran, yang semestinya juga merenung kepada penciptaan alam. Yang kerana Al-Quran menyuruh kita merenung penciptaan alam dan memahami rahsia-rahsia penciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala respon kepada perkataan mereka. Allah kata, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya ia hanyalah zajratun wahidah, hanyalah satu tiup. Zajrah ini ada para ulama dalam perbincangan makna zajrah, tapi zajrah secara umumnya bermaksud ia hanyalah merupakan satu tiupan ataupun satu bunyi sahaja. Dengan satu bunyi itu, kesemuanya kehidupan manusia ini akan bertukar. Yakni kiamat akan, daripada tulang-tulang yang reput akan naik semula. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah, maka mereka akan dapati mereka berada di sahirah. Sahirah maksudnya tanah, bumi yang lapang. Sebahagian kata bumi yang putih dan seumpamanya, tapi itu tafsirannya. Tapi bumi yang lapang. Allah kata dengan satu sayhah, dengan satu zajrah, dengan satu sayhah, dengan satu bunyi, dengan satu jeritan, yakni tiupan, manusia akan bangkit. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma amrus saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab
Tidaklah kejadian saah kiamat itu melainkan kalamhil basar, macam satu kelipan mata. Kita kelip, buka balik, siap kiamat. Au huwa aqrab, ataupun dia lebih pantas daripada sekelip mata. Apa yang pelik bagi Tuhan? Tuhan telah menciptakan sebelum. Jadi ini respon Al-Quran di peringkat ini kepada musyrikin, bagi tahu mereka ia sepantas itu. Dan kita akan baca Al-Quran, kita akan tengok Allah kata bila dah akhirnya manusia ke mana? Ke Sahirah, ke mahsyar. Arab sebut Sahirah ni ardul fallah, bumi yang lapang, maka dinamakan dengan Sahirah. Sebahagian kata Sahirah tu neraka. Sahirah lebih kebanyakan mufassirin menafsirkan ialah tempat lapang. Dengan tu kita tempat lapang itu di mana? Di mana padang mahsyar ni? Arab ni dia panggil tanah lapang ni dia panggil ardul falah. Sebab tu orang duk bang tu kena salah. Hayya 'alal falah. Maksudnya marilah kita ke tanah lapang. Sebab tu hayya 'ala apa? Hayya 'alal falah. Ha. Itu baru mari kepada kejayaan. Kalau hayya 'alal falah, mari pada apa? Tanah lapang. Allah Subhanahu wa taala kata dia akan buat mahsyar. Mahsyar ni di mana? Kalau kita tengok sahabat Nabi, mereka tak bincang banyak sangat benda ni. Kadang-kadang dalam kitab tafsir pergi dalam kiamat ni di mana? Ada kata padang mahsyar ni buat di kawasan Mina, ada yang kata buat di kawasan Arafah. Itu semua tak penting. Allah akan jadikan bumi ni lain daripada bumi yang kita lihat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahar. Pada hari yang Tuhan tukar bumi jadi bumi yang lain, dan juga langit-langit, dan semua akan datang menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Mana mahsyar kita tak perlu tahu. Kat mana mahsyar buat? Yang penting kita mesti tahu akan adanya mahsyar. Dan semua orang akan datang pada mahsyar. Semua yang layak buruk, yang kaya, yang miskin, tidak ada kelebihan di antara mereka melainkan amalan salih mereka. Nabi SAW, bila dia dakwah dan dia cerita, isu yang Nabi bawa di peringkat Mekah ialah Nabi nak beritahu tentang adanya kiamat. Ini isu paling besar. Kiamat ada. Dan bila Nabi bawa isu kiamat, orang musyrikin dia challenge isu kiamat ni. Macam kita tengok dalam banyak ayat. Dan Nabi jawab tentang kiamat ni. Banyak mana keyakinan Nabi tentang kiamat? Tentulah penuh dengan keimanan. Nabi bagaikan Nabi melihat kiamat itu dengan matanya. Dengan Allah menyingkap kiamat itu, dia lihat syurga dan neraka. Bila satu orang tu betul-betul yakin, dan kemudian orang lain kata hang bohong, tak ada. Banyak mana perasaan Nabi? Tekanan perasaan Nabi. Dan kemudian yang menentang itu lebih banyak daripada yang menyokong. Bukan saja lawan isu kiamat, lawan isu lain. Nabi baca ayat Quran, maka challenge. Nabi baca ayat Quran, maka petikai. Kita kadang-kadang pergi dakwah kat orang sikit-sikit, orang abang yang ni sunnah ni tak sunnah, orang petikai kita, Allah pening. Nabi terpaksa nak asaskan benda yang dia orang tak percaya. Allah tahu nabinya manusia, dan Allah tahu kita manusia. Bila isu dia orang jawab, Nabi bagi tahu dia orang jawab, Nabi bagi tahu dia orang jawab, Allah bawa keluar sikit supaya bagi semangat kat Nabi. Allah kata, baca sambung ayat ni. Hal ataka hadithu Musa.
adakah telah datang kepada kamu berita siapa? Musa. Nabi yang paling banyak sekali Al-Quran cerita mengenainya ialah Nabi Musa alaihi salam. Sebagian para ulama tafsir kata yakadul Quran an yakuna Musa. Hampirlah Quran itu menjadi kisah Musa. Banyaknya kisah Musa dalam Quran. Yang di sini sikit. Sebelum ini dalam surah Baqarah, dalam semula Musa banyak cerita Musa. Musa dengan Bani Israel. Setiap tempat Allah bawa cerita Musa, ada signifikannya, ada kaitannya, ada kepentingannya. Ada kisah Musa, kisah yang diulangi banyak. Ada beberapa kisah yang Tuhan ulang. Antaranya kisah apa? Adam dan Iblis. Diulangi. Bukan kerana saja nak remind, tetapi kerana ayat itu berkaitan. Peristiwa itu penting. Musa alaihi salam dalam keadaan Nabi duduk tegang, Nabi bagi dakwah, maka cabar. Hal ataka hadithu Musa. Telah sampai tak beritamu kepadamu berita Musa? Kerana Musa menghadapi cabaran kaum dia lebih dahsyat. Dia dakwah pada Bani Israel. Dia pertama-tama dapat wahyu, dia kena dakwah pada siapa? Fir'aun. Fir'aun ni bukan JKK. Bukan YB. Fir'aun ni bukan. Fir'aun adalah satu orang pemerintah besar yang zalim. Setakat nak pergi dakwah kat Tok Imam pun kadang-kadang orang ketak lah. Tok Imam tu tak betul cara dia buat tu. Hampir habaq, aku tak mahu, tak lagi dia marah kat aku. Tak apa, kita pergi habaq dulu, han cari orang lain gitu. Nabi Musa alaihi salam dapat wahyu, dia kena dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini dan masalah Nabi Musa banyak. Dulu dia ada rekod, dia pernah bunuh satu orang. Dia pukul satu orang Qibti, dan Qibti itu jatuh dan mati walaupun dia tidak berniat untuk membunuh, dan Fir'aun telah kejar dia. Dia ada satu kesalahan. Dia lari ke Madian. Dia pulang balik, ketika jalan dia pulang, dia mendapat wahyu supaya dia menjadi rasul. Dan orang yang dia kena dakwah ialah kepada Fir'aun. Fir'aun memang cari dia, nak tangkap dia atas kesalahan yang dia telah lakukan itu. Kalau Allah kata, Nabi Musa tak kata, lah hantar kat Fir'aun, hantar kat orang lain. Fir'aun zalim, memang terkenal membunuh Bani Israel. Bani Israel, Fir'aun abadtahum. Fir'aun jadikan mereka hamba dia. Dan Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Walaupun dia pernah jadi anak angkat Fir'aun, di kalangan Bani Israel. Lepas tu pula dia hadapi kaum dia, Bani Israel. Bani Israel ialah satu kaum yang keras kepala. Nabi Musa datang dalam keadaan mereka jadi hamba. Nabi Musa dakwah, ajak mereka, selamatkan mereka. Mereka kata, Musa, hang datang kan sama kan. Banyak mukjizat ataupun ayat yang Nabi Musa tunjuk pada mereka, sentiasa mereka lupa. Mereka ikut Nabi Musa alaihi salam sampai kat tepi laut. Mereka kata, Musa, inilah punca pasal dia ikut hang sangat. Sekarang nak buat apa? Fir'aun di belakang, laut di depan. Nabi Musa belah laut. Mereka lalu di celahan laut tu. Keajaiban yang mereka tengok dengan mata mereka sendiri. Sehingga mereka sampai ke sana. Lalu mereka lagi bertanya Musa, wahai Musa, bolehkah Tuhan buat begini? Wahai Musa, bolehkah Tuhan buat begini? Wahai Musa, bolehkah Tuhan buat begini? Bolehkah macam-macam soalan mereka petikaikan Tuhan. Setelah mereka lihat Fir'aun, Tuhan musnahkan. Tuhan telah menjadikan mereka sesat di tengah padang pasir. Sekali dengan Nabi Musa, sekali duduk dengan mereka 40 tahun duduk pusing padang pasir. Mereka nak masuk ke Baitul Maqdis. Sampai ke sana,
Dah Nabi Musa susah payah tolong mereka. Dia kata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, kau pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Kami nak tunggu di sini tengok. Kalau hangpa menang, kami masuk pergi. Punya kurang ajar Bani Israel. Sebab itu Miqdad, apabila Nabi nak perang Badar, Miqdad kata, "La naqulu laka kama qala Bani Israel, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, wa innama naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ma'akuma muqatilun." Kami tak akan kata macam Bani Israel, "Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami tunggu kat sini." Kami akan kata, "Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami akan berperang bersama-sama dengan kamu." Itu sahabat Nabi. Kerenah Nabi Musa, kerenah kaum Nabi Musa, sampai Nabi Musa tua. Tu tak cerita suruh bersembelih lembu, dia buat layak buruk, lembu warna apa, semua macam-macam Bani Israel. Nabi susah hati bila tengok perangai kaum Quraisy. Fikir. Allah kata, "Hal ataka hadithu Musa?" Adakah telah datang kepada engkau cerita Musa? Maksudnya, apabila Nabi teringat cerita Musa, perasaan Nabi apa? Demikianlah dakwah. Demikianlah dakwah. Bukan saja aku yang lalui, Musa telah lalui kerenah yang lebih banyak. Nabi SAW, Allah berikan kelebihan dia, dia lawan musuh dia, sahabat dia setia tak? Setia. Musa dia lawan Firaun, dengan Bani Israel tidak setia. Allah kata, "Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa." Adakah telah datang kepadamu kisah Musa ketika Tuhannya menyerunya, nada memanggilnya, bil wadil muqaddas, pada satu lembah yang suci, Tuwa, nama lembah itu Tuwa, iaitu di mana? Di Mesir. Nabi Musa pergi, dan ayat lain banyak cerita, dia tinggalkan, dia bawa isteri dia dengan anak-anak dia, dia nak pergi cari api, tiba-tiba dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan dia. Mereka buat filem Nabi Musa. Masa saya duduk di London, saya pergi masuk dalam ni sinema nak pergi tengok filem Nabi Musa tu. Saya tengok tapi tak padahlah dia buat tu. Dan Allah panggil Nabi Musa duk pening siapa, taklah macam tu. Nabi Musa alaihi salam, Allah macam mana Allah cakap dengan dia, kita tak tahu. Dia dengar macam mana suara, macam mana perasaan dia. Tuan-tuan jalan-jalan pada waktu gelap, seorang-seorang tak tahu apa, dengar suara. Macam mana perasaan satu orang? Kita duduk dalam rumah kita seorang-seorang, siapa tak ada, tiba-tiba dengar orang berjalan. Lepas tu dengar orang duk esok 3 hari duk buat cerita tu. Jumpa aku, rumah aku, orang duk berjalan malam-malam. Padahal taklah dahsyat, hang mati ke tak ada pun. Nabi Musa, dia berjalan dari tengah gelap malam, tiba-tiba dia dengar suara panggil dia. Ketika dia tengok api tu, macam mana perasaan Musa alaihi salam? Kita akan tengok dalam surah-surah lain Allah cerita. Tapi dalam surah ni Allah pendekkan kisah dia. Terus Allah bagi tahu, Allah ringkaskan kisah itu. Allah bagi tahu arahan Allah, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi kepada Firaun kerana dia adalah tagha. Firaun ni nak siapa? Firaun bukan nama orang. Firaun adalah jawatan, raja. Innahu tagha, kerana Firaun itu tagha. Firaun itu melampau. Allah bagi tahu, dan Nabi Musa pun tahu, kerana Nabi Musa apa? Nabi Musa pernah hidup Firaun, dan dia daripada Mesir. Madian ni barangkalilah Madian ni di Jordan. Daripada Jordan tu dia nak singgah, dia nak lintas,
nak pergi ke Mesir. Pasal dia tak tahulah siapa yang belajar di Jordan, dia tahulah ada wadi Musa, lembah Musa di Madian. Mungkin maksud dia situ ataupun Madian lain, kerana Al-Quran bukan kitab geografi bagi tahu kawasan dia berapa kilometer. Dah dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu Madian saja. Dalam surah yang lain, kemudian Nabi Musa alaihi salam, bila dia dapat arahan izhab ila Fir'aun, pergi pada Fir'aun, innahu tagha, kerana dia tagha, Tuhan tahu dia melampau. Kalau Fir'aun melampau, Tuhan tahu tak Fir'aun tak akan dapat petunjuk? Tuhan tahu tak Fir'aun tak akan dapat petunjuk? Tuhan tahu tak Fir'aun tak akan dapat petunjuk? Takkan. Tuhan tak pasti lagi masa tu dia dapat ke tak? Try dulu. Kufur kita. Tuhan tahu apa yang akan berlaku dan apa yang telah berlaku dan tapi kenapa Tuhan suruh Musa pergi? Ini adalah hak kepada setiap orang yang hendak dihukum oleh Tuhan. Mesti terlebih dahulu diberikan amaran. Walaupun Tuhan tahu, Tuhan tahu kalau Musa bagi tahu macam mana pun Firaun memang tak mau. Tapi Tuhan tetap suruh. Maka dakwah kita pergi. Mungkin kita berjaya, mungkin kita tak berjaya. Tapi dakwah kena buat. Bagi tahu dulu. Setelah dia tak terima, itu urusan apa? Urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita apa? Menyampaikan. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul, katakanlah hal laka ila an tazakka. Kalau nak terjemah dalam bahasa kita ni, sudikah engkau untuk engkau mensucikan dirimu? Bersihkan diri kau. Sebab tu semua tujuan kedatangan agama ni ialah untuk membersihkan diri. Ya ayyuhal muddathir, lagi sama. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Membersihkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kau bersihkan. Walaupun ulama punya bagi penafsiran pakaian yang kita pakai, dan juga maksud rohani kita hendaklah kita bersihkan. Bila Allah suruh nabinya bangkit, dan ini benda yang dibuat. Saya pergi, tadi saya cerita pasal Hamzah Yusuf. Dia ceramah. Saya tahu sebahagian tu mari geng-geng tarikat lah dengan tarikat. Seorang tu dia habaq, dia adalah tarikat muktabar. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh muktabarkan dirinya. Tapi saya suka apa yang Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf kata sufi yang sebenar ialah tawajuh diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemungkinan orang yang kita duk panggil dia salafi ataupun wahabi, dia ada sufi lebih daripada sufi orang lain. Dan sufi pada hari ini, kata dia, kebanyakan dipenuhi oleh bid'ah. Kena buah tu daripada demam. Dia pun tak sangka dia buat keluar buah tu. Dia kata banyak bid'ah. Dan kebanyakan sufi hari ini bukan seperti sufi yang dulu, yang membersihkan diri. Yang mereka pentingkan ialah nyanyian, tarian dan jampi untuk mendapatkan duit. Betul-betul sebiji. Cantik punya buah dia bagi. Kan? Lepas tu mereka duk gosok lah juga pasal mereka ingat dia ni tokoh sufi daripada ni kan. Saya pun, lepas tu saya pun ada tanya soalan lah dalam majlis tu, dan kemudian saya sembang dengan dia, saya kata saya ikuti dia, dan saya tengok banyak perubahan-perubahan pandangan dia. Kata dia evolve, dan dia bangga dia berubah, kerana manusia itu sentiasa berubah, dia kata. Pandangan-pandangan dia kaji. Mula-mula dia start tu saya tengok dia orang duk tunggu dia buat apa. Dia bagi tahu dia baca buku Al-Ghazali, tapi dia juga suruh student dia membaca buku Ibn Taymiyah supaya mengimbangi apa yang mereka baca tentang Al-Ghazali. Ini adalah satu scholars yang bagus, dan walaupun dia dari aliran sufi, tapi ia merupakan keluasan yang ada pada dia. Okey. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan engkau pada Tuhanmu, fatakhsha, maka engkau akan takut. Dia semua
dakwah ni sama saja. Kita bukan bagi dia setuju dengan kita di sudut akal, tapi kita mestilah masukkan rasa takut dia kepada Tuhan. Kadang-kadang orang dia tahu kita betul, tapi oleh kerana dia tak takutkan Tuhan, dia tak bela kebenaran. Nabi Musa alaihi salam kata, kalau aku tunjuk engkau pada Tuhan, kau akan takut padanya. Maka mudah-mudahan ajaran yang kita ajak ni anak-anak kita ni dan diri kita sendiri, lagi kita baca Quran, lagi kita baca sunnah, kita akan kepada apa? Takut Tuhan. Fatakhsha wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan kau pada Tuhanmu, kau takut. Kalau orang mari kat kita, ditunjukkan kita kepada jalan agama. Saya ke siapa, dengan diri saya sendiri, pergi maju agama, tapi tak takut. Balik-balik senak perut. Siapa? Allah nak tergelak semua tadi. Pandai dia ceramah. Bukan salah ada melawak, tapi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan engkau kepada jalan Tuhanmu, fatakhsha, engkau takut pada dia. Ini jalan Tuhan. Lagi banyak kita baca agama Tuhan, lagi kita rasa kebesaran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Fa'arahul ayatal kubra, maka dia menunjukkan kepada Fir'aun ayat yang kubra. Ayat yang kubra, yang paling besar. Ayat kubra ni maksud tanda yang besar, mukjizat. Quran tidak pernah menggunakan perkataan mukjizat. Semua yang Nabi-Nabi buat, Quran gunakan perkataan ayat, tanda ataupun ayat, tanda-tanda. Mukjizat maksudnya yang melemahkan digunakan kemudian. Sebab tu orang sebut mukjizat, sebab tu sebahagian para ulama maka tak gunakan perkataan mukjizat, maka gunakan ayat. Tapi maksud mereka mukjizat. Mukjizat Allah Ta'ala bagi berdasarkan pada zaman. Zaman Musa, apa kehebatan manusia pada zaman tu? Tukang apa? Ramai tukang sihir. Allah hantar Musa alaihi salam. Dia buat satu benda yang mana orang tak boleh. Tukang sihir pening. Tukang sihir kata yang ni bukan sihir lah. Lebih daripada itu. Zaman Nabi Isa alaihi salam, manusia hebat dengan perubatan. Nabi Isa alaihi salam datang, dia bawa apa? Mencelikkan orang yang buta dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sopak dengan izin Allah. Lagi apa? Menghidupkan yang mati dengan izin. Ni habis. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia evolve, berkembang. Manusia macam-macam fikiran ada. Teknologi dan pencapaian. Pada zaman Nabi Muhammad, orang pandai dalam bahasa, Quran turun dalam bahasa Arab yang mengagumkan. Tapi orang-orang seperti kita, orang-orang awam, mungkin saya belajar bahasa Arab, mungkin sebahagian orang belajar bahasa Arab, tapi bukan semua orang belajar bahasa Arab. Bukan semua orang belajar bahasa Arab. Hatta orang-orang Arab yang ada pada hari ini, bahasa Arab mereka bukan baik. Kalau suruh mereka buat ayat dalam Arab yang sempurna, mereka tak buat. Mungkin mereka tak dapat menikmati bahasa Al-Quran itu sendiri, walaupun mereka orang Arab. Apatah lagi kepada orang-orang yang bukan Arab, bila dibaca Quran, dia mungkin dengar kau tu baca sedap, tapi dia tak boleh menikmati bahasa tu. Di mana mukjizat Muhammad? Di mana mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah mukjizat dia inti kandungan Al-Quran yang mencabar pemikiran manusia, yang membuka minda manusia, yang mengajak manusia kepada hakikat kemanusiaan, yang membawa manusia kenal Tuhan, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dan membentuk pribadi-pribadi yang ajaib, manusia yang mengikuti ajaran ini. Ini keajaibannya. Tapi bila orang bawa Islam, ceramah Islam, Islam jadi agama lawak, kartun, cerita kartun, wali doa lah,
upah tu lah, semua buat untung lah. Tu tak cerita lagi jampi jadi jampi kismeh, jampi apa. Quran punya hebat turun, dia buat jampi RM5, RM20 ni. Bukan saya kata tak ada jampi dalam agama, tetapi itu bukan mukjizatnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sesuai. Sebab tu kita kena baca Quran. Ni kita bagi anak-anak kita hafal Quran. Saya pun pernah pesan kepada ni, mereka hafal Quran, tapi mereka tak, bukan untuk sekadar jadi tok imam. Lepas ni insya-Allah keluar daripada IQ ni dapatlah jadi tok imam di kampung. Banyak dah tok imam duk berebut tu, siapa nak dapat allowance. Lagi aku tak mati, yang jangan jadi. Tapi kita mau jadi scholars, kita mau jadi pemikir, kita mau jadi ilmuwan, kita mau jadi sarjana yang membahaskan Al-Quran, yang menghidangkan kepada kemanusiaan, yang membawa Islam pada dimensi yang manusia dapat lihat kehebatannya. Ayat-ayat Tuhan menundukkan manusia. Duka cita Firaun, dia tengok ular, dia tengok tangan Nabi Musa keluar, semua dia tengok, dia tak ada jawapan. Ahli sihir dia pun kalah. Fakadzdzaba wa asa, maka dia kadzab, maksud dia kata hang bohong. Wa asa, dan derhaka, yakni dia maksiat, dia lawan Nabi Musa. Thumma adbara yas'a, kemudian ia berpaling dan dia daripada Musa, meninggalkan Musa. Fahasyara fanada, dia himpunkan tentera dia, dia himpunkan rakyat dia. Faqala ana rabbukumul a'la, kemudian dia kata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Firaun buat salah banyak. Kalau Firaun tak duk, dia kata akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, orang dia pun duk syok. Dia dah salah. Tapi salah dia yang paling besar, kebenaran telah datang kepadanya. Kemudian dia sengaja menentang kebenaran setelah dia melihat bukti kebenaran. Kebenaran datang, dia melihat bukti kebenaran, kemudian dia menentang kebenaran. Ini salah satu sebab, ini sebab Tuhan memusnahkan seseorang. Sebahagian orang yang kita tengok, dia petentang Islam, tapi kadang-kadang mereka tak musnah lagi. Kemungkinan salah satu sebabnya, tak tahulah musnah tak musnah, kemungkinan Tuhan tangguh pada satu masa. Tapi kemungkinan kerana tak ada orang bawa kebenaran pada dia. Firaun dia akan musnah dengan hukuman Tuhan setelah Nabi Musa bagi maklumat yang cukup kepada dia. Islam ini agama yang memujuk. Dia hantar Nabi Musa, Allah hantar Nabi Musa pergi berhujah dengan Firaun, supaya Firaun tahu kita kena hantar bukti. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab, kata Allah, sehingga kami menghantar rasul. Tuhan tak akan azab sehingga Tuhan menghantar rasul, dan Tuhan telah menghantar Musa kepada Firaun, dan dia tahulah dia patut kena azab. Orang bukan Islam di zaman ni ada beberapa jenis. Ada yang menentang kebenaran setelah dia tahu yang benar, tapi ada yang menentang Islam kerana dia tak tahu. Orang Islam pula asyik-asyik, oh musuh Islam, tak tahu punca lagi. Hari ini saya keluarkan tentang keputusan fatwa perleh, bukan Islam boleh dapat zakat di bawah mu'allafatu qulubuhum, di bawah golongan yang mu'allaf, nak ditaklifkan, dijinakkan jantung hati mereka supaya mempunyai pandangan yang baik terhadap Islam. Nabi ni bagi banyak, walaupun mazhab Syafi'i dia kata tak, hak Nabi bagi tu faid dan seumpamanya, tapi para ulama kebanyakannya mentarjihkan pandangan dalam mazhab Ahmad dan selainnya, termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh Zakat, Dr. Sulaiman Ashqar dan ramai lagi mentarjihkan boleh diberi kepada mereka.
Kata Safwan bin Umayyah, Nabi itu abghadun nas, orang yang paling aku benci. Dia bagi kat aku sampai dia jadi orang yang paling aku sayang. Ada orang jenis tu. Kita tengok bahaya Allah ni. Orang agama lain duk bagi bantuan pada orang Islam ni. Ada satu orang pergi ambil bantuan kat gereja ke mana, heboh. Kawan tu baru pergi ambil bantuan, dah keluar agama dah. Kita bagilah bantuan. Oi, tak boleh, jangan bagi, haram. Lepas tu kita kata mereka ni bila nak dapat hidayat? Nabi ta'liful qulub. Maka kita tak bagi kepada dia kerana dia miskin, bukan kerana dia miskin. Bukan kerana dia fakir. Walaupun ada pembahasan ulama, mereka yang fakir boleh dapat harta di kalangan bukan Islam, tapi bukan kerana dia itu dalam fatwa kita. Kerana kita nak mentaklifkan qulub dia. Menjinakkan diri dia. Dan Nabi bagi ni, sebahagian yang Nabi bagi ni pada yang kaya-kaya. Bagi banyak dia kaya. Bukan kerana dia tak ada duit, kerana Nabi nak menjinakkan hati dia. Ini kehebatan. Tapi siapa yang boleh bagi ni? Bukan orang awam, kita pergi ambil duit zakat kita bagi. Ini ulul amr. Ini pihak pengurusan zakat. Kerana dia akan boleh bajet. Orang Islam banyak ni, yang lain banyak ni, supaya orang mempunyai persepsi yang baik. Pada zaman orang kata Islam ganas dan seumpamanya, media massa menipu manusia, kita patut gerakkan organisasi kita dalam fatwa yang lebih luas supaya orang lain dapat melihat keindahan agama ini. Ini yang kita ajak. Islam tak main dengan kalaulah saya berkuasa, saya potong tangan orang. Islam tak main dengan itu. Nabi tak mari dengan itu. Tangan yang pertama dipotong, wajah Nabi dalam keadaan yang paling suram. Ka'annaka karihta hadza ya Rasulullah. Seakan-akan kau benci kepada ini wahai Rasulullah. Orang yang kena potong. Wa kaifa la? Bagaimana tidak kata Rasulullah? Antum a'wanu syaitan ala akhikum. Kamu semua menjadi penolong syaitan sehingga saudara kamu dipotong tangan. Dan bukan semua keadaan. Saya tanya dalam majlis dengan Hamzah Yusuf tentang sekarang ni ramai orang Malaysia ni eager sangat nak sanakan hudud ni berpendapat. Dia kata ini perkara yang hendaklah berhati-hati, dia tak bersetuju. Banyak hukum yang mana kita kena lihat balik. Dalam Al-Quran ada bab suami boleh pukul isteri kalau nusyus. Tapi kalau kita benarkan dilaksanakan secara wewenang, ramai suami kan tampak bini. Kenapa? Melaksanakan hukum Quran. Fadribuhun, Quran tak pukul mereka. Tapi ayat mesti ada teks dan konteks, realitinya. Dan kita bila nak bagi suatu kuasa pada satu pihak, kita kena lihat sejauh manakah amanah kuasa itu dapat dijalankan. Mahkamah, ni sebutlah, orang tanya. Mahkamah syariah ni bukan masa mahkamah syariah dulu. Ada orang yang dihukum, bukan semua orang yang dihukum poligami tanpa izin kena. Ceramah tanpa tauliah kena. Pandangan tak sama dengan fatwa mufti kena. Dan apa maksud syariah dalam konteks Malaysia? Sehingga kita nak bagi 30 tahun nak hukum siapa tu. 100,000 tu nak bagi kat siapa tu. Mari hak kat bawah-bawah ni dan tak faham, mereka pun angkat spanduk, orang kata benda ni bukan semua hukum Tuhan ni. Dia kata yang ni kafir anti-Islam. Sebab tu kita perlukan agama yang matang dan masak. Memahami apa yang kita sokong dan memahami apa yang kita tentang. Nak bagi pisau, kita nak tengok tangan siapa kita nak bagi. Nak baca ayat pukul isteri, sahabat baca tak apa. Orang soleh dia faham takat mana. Sebab itu kita baca hadis, Nabi tak mau tas'ir. Nabi tak mau tetapkan harga barang yang dulu ada ustaz baca seorang. Harga barang ketentuan Allah. Pasal ada hadis.
Tapi para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata Nabi tak tetapkan harga barang dan Nabi tak mau tetapkan harga barang. Bila orang kata sa'ir lana ya Rasulullah, tetapkan harga barang untuk kami, Nabi kata innallaha huwal musa'ir, Allah lah penetap harga barang. Sebab apa? Nabi baca innallaha huwar razzaq wal basit, Allah Ta'ala memberi rezeki, dia menurunkan, dia yang mengangkat, qabid. Tapi Nabi kata dia tak mau jumpa Allah dalam keadaan dia menzalimi sesiapa. Namun pada zaman ini peniaga tak sama dengan peniaga hari itu. Hari itu peniaga takut Tuhan. Dia naik fluctuate harga, naik turun disebabkan faktor market. Kalau zaman ni tak tetapkan harga, kerajaan tak tetapkan, mungkin harga ayam melambung, harga gula melambung, daging melambung, orang akan ihtikar, orang akan simpan barang, sorok barang, sehingga barang naik harga melambung, orang akan jual. Maka pemerintah boleh menetapkan harga barang walaupun tak sama dalam hadis, bukan kerana lawan Nabi, kerana realiti sudah tidak sama macam zaman dahulu. Agama ini bukan saja menghukum itu dapat pahala, menghentikan hukuman pada saat yang tak sesuai juga mendapat pahala. Itu juga hukum Tuhan. Bukan saja potong tangan hukum Tuhan, tidak memotong tangan juga hukum Tuhan kerana tidak sesuai. Ini memahami maqasidus syarak, memahami tujuan syarak. Pakistan telah potong macam-macam. Umat Islam tidak membangun di Pakistan, bahkan berperang tak habis-habis, membunuh sama lain. Ketika orang perlukan makan tidak cukup, hidup tidak cukup, di Somalia dan seumpamanya, hukum ini yang mereka angkat. Dan sekarang orang Islam tak cakap lagi, alhamdulillah. Kita pula yang pergi cakap benda ni dalam keadaan yang tak. Faqala ana rabbukumul a'la, kata Firaun, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Tuan-tuan, Firaun ni satu orang manusia, tampak pun dia rebah. Mungkin dia besar sikit lah kan, tapi kalau tak agak-agak kawan-kawan kita besar-besar ni pergi tumbuk dengan Firaun, belum tentu Firaun menang. Macam mana Firaun boleh kata ana rabbukumul a'la dan dia bertahan dengan perkataan dia? Saya suka yang apa yang Syed Qutb rahimahullah sebut. Sebabnya simple lah kata Syed Qutb. Sebab ada penyokong. Semua penjenayah, semua orang-orang yang zalim ini, mereka itu pada diri mereka lemah. Satu orang manusia macam kita aja. Kenapa mereka kuat? Kerana ada orang yang menyokong mereka. Kerana ada rakyat yang menyokong, ada kabinet yang menyokong, ada semua orang yang menyokong, organisasi yang menyokong. Lalu orang yang zalim merasakan dia cukup kuat. Padahal kalau kita ambil dia seorang-seorang, letak dia seorang-seorang dengan kita, dia tak siapa-siapa. Dia sama macam kita aja. Tapi kita berikan pakaian kuasa dengan orang yang dikelilingnya dan manusia yang dikelilingnya, lalu dia rasa besar diri. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, dia kata. Padahal dia tak ada beza pun dengan tentera bawahan yang menjaga dia. Mungkin tentera bawahan itu jauh lebih kuat daripada dia. Maka kekuatan satu orang manusia yang sombong macam Firaun, dan sesiapa saja yang sealiran dengan Firaun, disebabkan kerana ada orang-orang bawahan yang menyokong kezaliman dan kesalahan yang dia lakukan. Sebab itu dia fahasyara fanada, dia himpunkan pengikut dia dulu, kemudian dia seru ana rabbukumul a'la. Sedangkan Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya dan terpuji. Kalau tak ada siapa sokong pun, dia tetap rabbunal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Fa akhadallahu nakalal akhirata wal ula, maka Allah mengenakan kepadanya hukuman akhirat dan yang ula, hukuman di akhirat dan hukuman dia di dunia. Dia ditenggelamkan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, yang demikian itu merupakan pengajaran liman yakhsha. Sekali lagi kita tengok Quran kata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha,
sesungguhnya yang demikian itu pengajaran. Tak. Liman yakhsha, kepada sesiapa yang takut. Cerita Firaun semua orang tahu. Kita pergi tengok filem dia, Firaun memang mengaku Tuhan dan jatuh. Tapi orang pergi ingat piramid, orang ambil gambar piramid. Tentu siapa pernah pergi piramid ni? Ramai-ramai ni kan. Orang naik syok tengok kan piramid Firaun. Beli lagi gambar Firaun buat balik satu kan. Orang tak rasa apa. Orang tak kata Allah tengok hebat Firaun buat piramid ni. Kita duk tengok piramid ni, macam mana dia potong batu ni dia nak angkat. Kalau besar-besar IQ ni tak apa juga. Punya luas tapak tu. Nak susun sama sampai ke atas. Kalau tak ada crane, tak ada apa. Macam mana batu tu mereka susun? Lah kali orang putih fikir pening, mungkin UFO tolong mereka kot. Kemudian mereka buat macam-macam filem bagaimana rahsia UFO lah apa segala. Tapi yang pentingnya Firaun hebat lah. Hebat bukan dia hebat kerana ada orang sokong dia. Kita pergi, orang pergi ke apa? Ke Laut Mati, tempat kaum Lut. Syok ambil gambar kan. Duk bergaya minum air atas dalam air laut tu kan. Tapi Quran kata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya cerita Firaun ini ibrah, pengajaran. Tapi bukan semua orang. Liman yakhsha, kepada orang yang takut saja. Quran kata inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya yang demikian itu pengajaran. Okey, tak. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, kepada orang yang takut saja. Maka walaupun ramai orang membaca cerita Firaun, tetapi yang mendapat pengajaran daripada kisah Firaun hanyalah orang-orang yang takutkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Salam. Nabi dan hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Nabi marah kepada sikap masyarakat yang membawa orang itu sehingga dipotong. Karena kata Nabi, adapun apabila telah sampai kepada imam, maka hukum Tuhan dilaksanakan. Itu yang Nabi SAW kata. Kerana Nabi marah kerana sikap orang yang menyebabkan hukuman itu berlaku. Yang ni Nabi mau kalau boleh mereka ni jangan bawa kes tu kepada Nabi dan maafkan terlebih dahulu. Maafkan terlebih dahulu. Tapi bila bawa kepada pemerintah, pemerintah laksanakan hukuman, kerana itu adalah hukuman yang ada ketika itu, yang dilaksanakan ketika itu. Dan Nabi, kita kena tahu, bila Nabi laksanakan hukuman, Nabi adalah Nabi. Yang laksanakan hukuman, dan Abu Bakar adalah Abu Bakar, Umar adalah Umar. Nabi itu hidupnya lebih susah pada rakyat. Tapi dalam satu masyarakat yang mana orang-orangnya besar-besarnya sudah tidak macam Nabi, banyak yang mereka ambil lepas dan orang bawah yang mencuri dipotong, maka ia tidak sama dengan maksud hukuman itu diturunkan oleh Tuhan. Sebagian anggota telah dimandikan, dikafankan dan disolatkan, kemudian telah dikebumikan. Jumpa sebahagian lagi anggota jenazah, apakah yang perlu dilakukan? Ada dua keadaan. Jika sekiranya telah dikebumikan dan baru saja dikebumikan, para ulama ada khilaf dalam hal ini. Jika mereka kata kalau dikebumikan, baru saja dikebumikan, boleh dikorek semula kubur jika ada keperluan tertentu, kepentingan tertentu. Kerana Jabir telah mengorek kubur bapaknya Abdullah di atas satu keperluan.
Adapun jika sampai tempoh yang lama sehingga mayat itu dah busuk ataupun dijangka rosak, sebahagian menyebut seminggu, sebahagian menyebut 4 hari, 3 hari dan seumpamanya, yang kita rasa kalau kita korek akan busuk dan mayat itu ni, maka ketika itu kalau kita jumpa anggota yang lain, kita tanam di bahagian di tempat yang lain supaya tidak mengganggu mayat yang telah mungkin dah mula reput. Apakah hukum memakai pewarna rambut? Ada pakai ke ni? Ya. Memakai pewarna rambut adalah diharuskan dan sebahagian para ulama menyebut ia adalah mustahab ataupun disunatkan bagi orang-orang terutama yang memerlukan melakukan hal itu. Nabi SAW menyuruh bapa Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah, datang kepada Nabi dalam keadaan yang bersorgum supaya dia mewarnakan rambutnya. Maka seorang boleh mewarnakan rambutnya dengan apa-apa warna yang mana yang ada di pasaran pun tak apa, dengan dia, kerana rambut ni dia macam inai lah, bukan dia pergi warna sampai rambut besar ni jadi besar ni. Rambut dia boleh mewarnakan rambutnya, dan sebahagian ulama menjadikan itu sunnah, mewarnakan rambut, sehingga ahli hadis menyebut orang yang mewarnakan rambut dan tak mewarnakan rambut. Nama Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahawasanya itu Nabi kata mewarnakan rambut ni khaliful Yahud, bezakan diri dengan Yahud, kerana Yahudi tak mewarnakan, tapi zaman ni Yahudi pun dah mewarnakan. Kata Al-Imam Ibn Hajar, tengok kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu tengok orang warnakan rambut okey, boleh. Kalau tak okey, kita tak usah warna, nanti orang kata kita pelik pada orang. Tapi orang tua-tua dia boleh warnakan, sama ada dia gunakan inai ataupun dia gunakan apa-apa yang nampak macam rambut tu seperti warna inai dan seumpamanya, boleh warnakan. Tapi bubuh pelik-pelik, rambut kita putih pergi bubuh warna biru. Main masjid orang heran, pasal apa rambut haji biru ataupun hijau ataupun ungu ni, pergi padang merebuk ke apa kan? Orang suruh pergi parlimen, pergi padang merebuk kan. So jadi orang tanya, so kita ketika itu tak dibenarkan buat benda yang dipanggil syuhrah, pelik pada orang. Anggota bomba memadam kebakaran yang kritikal di waktu maghrib dan memerlukan masa untuk padam api. Waktu maghrib dah habis, solat tak lagi, apa hukumnya? Ini kita dia boleh jamak apa ni? Dia boleh jamak takhir, kerana disebabkan keperluan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hal ni. Apakah nama Fir'aun yang betul? Soalan apa ni? Kita tak tahu nama dia apa. Dia banyak, Ramses 1, 2, 3. Sebahagian kata had dengan Nabi Musa nama Ramses 3. Sebahagian kata nama lain. Tapi Quran sebut Fir'aun dia, maksudnya raja. Kerana Quran dia tak pentingkan pendetilan, dia pentingkan pengajaran. Apa hukum letak Quran atas lantai? Jika ia memberi maksud menghina Al-Quran, haram. Tapi jika kita letak tu kerana ada satu perkara, umpamanya kita terkena najis di tangan kita, kita terpaksa, lalu kita letak kerana satu keperluan, supaya Quran tak terkena najis. Jika satu keperluan, tidak mengapa. Tapi kalau kita letak atas lantai sedangkan orang lalu lalang dan menyebabkan Quran itu dipandang rendah dan hina, maka ia ada termasuk di dalam dosa. Kalau kita bermaksud untuk menghinanya, maka ia boleh mengeluarkan seseorang daripada iman. Ada soalan? Orang tuan-tuan soalan dah?
Ketika khatib sedang membaca khutbah, kita tak angkat tangan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat telah menyatakan qabballahu tilkal yadain. Allah menghina kedua tangan itu yang tidak diangkat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib baca doa tapi dia tak angkat. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak diangkat tangan khatib ketika dia berdoa semasa khutbah. Khutbah maksudnya khutbah Jumaat. Adapun semasa khutbah hari raya, khutbah semasa minta hujan istisqa, maka dia mengangkatnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi SAW mengangkat tangan, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama'. Nabi SAW angkat dan dia dua belakang tapak tangan ni dipusing menghadap ke arah langit, kerana meminta supaya diubah keadaan. Itu bagi solat istisqa, bukan bagi sembahyang Jumaat. Company kerja saya milik non-Muslim akan mengadakan trip ke Australia. Apa hukumnya makan di restoran yang hanya bersatu no pork? Ada apa keadaan? Dia makan apa? Kita pergi ke negara macam Australia dan seumpamanya ada makanan halal sebenarnya. Dan tengoklah kawasan yang kita pergi. Ada sebahagian kawasan banyak tempat makanan halal. Tapi kalau kita pergi itu, kita makan benda-benda yang untuk veggie, untuk sayur dan seumpamanya, halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Cumanya para ulama, sebahagian mereka, negara seperti Australia, kalau kita tahu toke dia tu umpamanya adalah orang yang kuat Kristian umpamanya, maka sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya di atas dasar mereka ahlul kitab, maka boleh dimakan sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanan orang-orang ahli kitab itu halal untuk kamu, yakni Kristian dan Yahudi. Mazhab Syafi'i dia kata ahli kitab itu mestilah ahli kitab tu untuk yang telah yang mereka yang menganut Islam, ataupun ahli kitab yang memang keturunan daripada ahli kitab yang asal. Kalau ahli kitab yang asal, maka mereka, ini pendapat Imam Syafi'i, maka Yahudi dengan Kristian yang biasa tak dimasukkan. Tapi kita dah syarah banyak hal ni, bahawasanya Yahudi dan Kristian yang biasa termasuk dalam ahli kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi soalan? Habis ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.